Apa alasanmu? Kalau menurut Kamus Dewan Pelajar yang kedua, alasan ditakrifkan sebagai sebab musabab yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Saya ulang, alasan takrifannya adalah sebab musabab yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Dan tuan-tuan dan puan-puan, tidak semua alasan boleh ditolak begitu sahaja, dan tidak semua alasan boleh diterima hanya kerana seseorang itu menunjukkan emosinya, dia menitiskan air matanya. Kerana kalau kita sedar ataupun tidak, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya suka mengajak kita untuk berfikir, bukan sekadar menerima ilmu, tetapi untuk berfikir. Afala taqilun, afala tazakarun. Kenapa kamu tak fikir? Di dalam Quran, kita akan dapati banyak kisah dan banyak contoh manusia yang memberikan alasan. Ada alasan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ada alasan yang tak diterima. Ada alasan yang telah digunakan di dalam Al-Quran yang menandakan pengakhiran individu itu adalah kejana. Tetapi juga telah ada alasan yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang digunakan oleh sekelompok manusia yang akhirnya menjurus mereka kepada neraka. Malahan iblis juga mempunyai alasannya. Kita lihat alasan pertama yang diberikan oleh iblis di dalam Quran. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyeru mereka, memerintahkan mereka untuk sujud sebagai tanda penghormatan kepada Adam alaihissalam, maka malaikat semua sujud kecuali iblis. Dan bila ditanya kepada iblis, apa alasannya? Alasannya jelah apa? Alasannya jelah anna khaira minhum. Aku lebih baik dari dia. Inilah sifat rasis yang pertama, perkauman. Alasan. Now, kalau mengikut perspektif iblis, tuan-tuan dan puan-puan, dia rasa alasan dia itu valid ke tidak? Pastinya dia merasakan alasan dia valid, kerana dia merasakan dirinya lebih mulia, iaitu dia diciptakan dari api, sedangkan Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Api lebih hebat, lebih gah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, parameter untuk kita, kayu ukur untuk kita sebagai Muslim dalam menilai alasan, bukannya apa kita rasa, bukannya apa orang kata, bukannya apa perasaan kita, bukan. Tetapi kayu ukur kita dalam menentukan sesuatu alasan itu boleh diterima ataupun tidak adalah mengikut Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, masalah dengan iblis bukannya alasan dia itu, bukannya dia kata anna khaira minhum. Masalahnya yang lebih besar ialah dia ingat dia lebih pandai dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan cuba merasionalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Merasionalkan. Contoh, hari ini bila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan solat 5 waktu, saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebagai Muslim yang beriman, yang berada di dalam masjid yang menonton secara live, saya suka mengajak manusia berfikir, apakah rasional di sebalik perintah Allah untuk kita solat 5 waktu? Ada rasional? Tak ada. Kalau kita kata, kenapa aku nak solat 5 waktu? Zaman Nabi tak apalah. Mereka tak sibuk macam kita, mereka tak ada teknologi macam kita. Sekarang kita sibuk. Kenapa? Kenapa 5 waktu? Allah kan Maha Penyayang, Maha Pengampun. Kita solat 2-3 pun Allah boleh terima. Betul, 2-3 tu Allah terima. Yang 2 tak buat tu tak diterima, malahan akan diazab. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, masalah kepada iblis ialah dia cuba merasionalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Bukankah malaikat juga bertanya sebelum Adam diciptakan? Bila Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada para malaikat dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 30, bahawa Allah akan menciptakan manusia menjadi khalifah di muka bumi, waktu itu Adam belum diciptakan. Malaikat bertanya, mereka bertanya, "Ya Allah, kenapa engkau nak menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah di muka bumi?" Allah jawab apa? Allah jawab, "Aku tahu apa yang kau tak tahu." Settle. Allah tahu apa yang dia tak tahu. Malaikat bertanya lagi. Malaikat dia terus tunduk dan patuh kepada Allah kerana dia tahu Allah lebih mengetahui daripada dia, sedangkan dia tak tahu. Sedangkan dia juga diciptakan oleh Allah untuk merasionalkan perintah Allah. Itu adalah satu bentuk kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hari ini bila perintah untuk berhijab, ada orang cuba merasionalkan itu alasan mereka? Itu adalah dulu zaman dekat padang pasir. Kita kat Malaysia tak ada padang pasir, tak payah nak berhijab pun. Masalah bukan dia tak berhijab. Masalah kepada merasionalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang clear cut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat perlu faham, adik-beradik kepada Nabi Yusuf alaihissalam, adakah mereka memberikan alasan? Mereka ada perancangan. Alasan mereka yang pertama yang diberitahu kepada Nabi Yakub alaihissalam ialah mereka ingin membawa Nabi Yusuf keluar untuk bermain. Alasan. Sedangkan perancangan mereka bukan bawa dia untuk bermain. Perancangan mereka adalah awal-awal nak bunuh, tetapi kemudian bukan nak buang dia ke dalam telaga. Tetapi Nabi Yakub dia risau, tak benarkan. Tapi kemudian bila diyakinkan, dengan berat hatinya dia membenarkan. Itu alasan dia. Alasan dia yang kedua ialah, selepas mereka membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam telaga, mereka pulang, mereka melumurkan darah kambing yang telah disembelih ke baju yang dipakai oleh Yusuf, lalu ditunjukkan kepada Nabi Yakub sambil menangis. Mereka berkata, "Bapa kami, sesungguhnya Yusuf telah dimakan serigala." Alasan, sambil menangis. Kisah ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan nak bagi tahu kepada kita, tak semua orang yang menangis itu tanda dia benar. Tidak. Kerana adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam juga menangis ketika mereka bagi alasan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya nak pergi kepada alasan kenapa kita tak berdakwah. Tapi sebelum yang itu, di zaman Nabi SAW, ada manusia yang menolak dakwah Nabi. Apa alasan mereka? Dan saya cuba kaitkan dengan realiti kehidupan kita pada hari ini sebagai manusia, Muslim ataupun yang belum Muslim. Kita akan dapati alasannya hampir sama, jikalau bukan sama. Alasan yang pertama, iaitu mereka ada kepentingan diri sendiri, risau apa kata orang. Contoh, Abu Talib, pakcik kepada Nabi SAW. Abu Talib, dia mempertahankan Nabi. Dan ketika di akhir hayatnya, baginda SAW mengajak Abu Talib dengan berkata, "Wahai pakcikku, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nescaya aku akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk engkau." Maka waktu itu Abu Lahab, Abu Jahal ada bersama. Dan mereka mula menghasut Abu Talib dengan berkata, "Wahai Abu Talib, apakah engkau mahu meninggalkan agama Abdul Muttalib, agama nenek moyang kita, dan mengikuti agama anak saudara engkau? Apa kata orang nanti?" Maka Abu Talib dia kata apa? Dia kata kepada Nabi SAW, "Ya anak saudaraku, jikalau bukan kerana aku risau apa orang akan kata bahawa aku, Abu Talib, ketua Quraisy, aku meninggalkan agama nenek moyang, agama Abdul Muttalib yang dipandang tinggi, dan memeluk agama anak saudara, nescaya aku telah mengucapkan syahad apa yang engkau perintahkan tadi. Tetapi aku tak nak.
Tuan-tuan dan puan-puan, dia masih ketika nak meninggal, kebiasaannya kita sebagai manusia, ketika nak meninggal lah, kita dah nak lupakan segala harta benda, segala apa kata orang. Sebab dah nak mati dah. Tapi bayangkan kalau di saat kita nak mati pun, kita masih fikir apa kata orang. Allah